Sekarang Kepala Bekalan B47 dan Kepala Pembangunan P47 di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 669 oleh YB Tuaran, YB Petaling Jaya, YB Lembah Pantai, YB Kuantan dan YB Jelun bagi maksud bekalan B47 Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Yang berhormat, terdapat 5 usul untuk pindaan yang telah diberi pemberitahuannya untuk diputuskan di bawah kepala ini. Usul-usul ini itu dicadangkan oleh Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Petaling Jaya, Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Kuantan dan Yang Berhormat Jerlun. Usul-usul tersebut adalah serupa dan dari segi kesan dan natijahnya ialah untuk memotong jumlah wang sebanyak RM85,549,200 dengan syarat dikurangkan sebanyak 4 juta daripada peruntukan kod program hal ehwal khas jasa aktiviti nombor 021000 dan sebanyak RM85,549,200 daripada peruntukan kod program hal ehwal khas jasa aktiviti nombor 050100 di dalam anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021. Peraturan Mesyuarat tidak memperuntukkan tata cara untuk mempertimbangkan usul-usul yang sama maksudnya. Maka saya menggunakan kuasa-kuasa dalam perkara-perkara lain, residuary powers, di bawah Peraturan Mesyuarat 100 untuk membahas dan mempertimbangkan kelima-lima usul tersebut bersekali dengan hanya dikemukakan satu masalah untuk diputuskan oleh Dewan ini. Perkara yang sama telah pun dilakukan semalam dengan apabila 4 usul daripada Program Penggerak Komuniti Tempatan PEKT di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang telah diputuskan bersekali. Sebagai penerangan, tadi pindaan telah diluluskan di mana 45 juta dipotong. Tapi usul-usul yang kita akan bahaskan ini ialah mengenai peruntukan yang asal, ya, bukan peruntukan yang telah dipinda. Ya. Untuk memulakan pencadangan usul-usul ini, saya menjemput Yang Berhormat Tuaran untuk mencadangkan dan membahaskan usul beliau. Silakan. Terima kasih, ya, Datuk Pengerusi. Tuaran mencadangkan bahawa jumlah sebanyak 1,242,464,900 untuk maksud B47 di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam jadual Kepala Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 hendaklah dipotong sebanyak 85,549,200 dengan syarat dikurangkan sebanyak 4 juta daripada peruntukan di bawah butiran 02000 kod program hal ehwal khas jasa aktiviti nombor 02100 dan sebanyak 81.549.200 daripada peruntukan di bawah butiran 05000 di dalam anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021. Unit jasa telah pun diberi nama baru JECOM seperti yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri sebentar tadi. Dan itu telah dibuat selepas menerima tentangan hebat daripada rakyat Malaysia dan juga ahli politik dari pelbagai parti termasuk daripada Perikatan Nasional sendiri. Saya tidak setuju dengan penumbuhan semula jasa, JECOM atau nama apa sekalipun atas sebab 4 sebab utama. Pertama, jasa atau JECOM merupakan agensi bertindih dengan beberapa agensi kerajaan yang telah pun wujud. Sebenarnya untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan di peringkat kementerian, kita ada unit komunikasi korporat yang diketuai oleh seorang pegawai DG 54 dan dibantu oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Penerangan. Selain itu, Jabatan Penerangan dengan kerjasama Jabatan Penyiaran, khususnya Radio dan Televisyen Malaysia, RTM, memainkan peranan penting dalam memberi penjelasan tentang dasar-dasar kerajaan selama ini. Dan di peringkat angkara umbi pula, KEMAS memainkan peranan menjalankan aktiviti penjelasan tentang dasar-dasar kerajaan. Perlu juga diingatkan bahawa setiap agensi dan jabatan mempunyai unit komunikasi korporat masing-masing. Sebab yang kedua, peruntukan untuk butiran 020300 komunikasi strategik telah dikurangkan sebanyak 3 juta ringgit daripada 10 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 7 juta ringgit untuk tahun depan, dan butiran 020600 penerangan telah dikurangkan sebanyak 10 juta daripada 170 juta
pada tahun 2020 kepada 150 juta untuk tahun 2021. Ini berarti duit untuk komunikasi korporat dan penerangan telah diambil untuk berpolitik di bawah jasa ataupun JCOM. Sebab ketiga, misi jasa atau JCOM adalah berunsurkan propaganda politik. Sungguh tidak wajar dan tidak adil kepada rakyat bagi kerajaan membelanjakan duit rakyat dan duit pembayar cukai untuk menyebar propaganda politik bertujuan mempertahankan kedudukan kerajaan yang ada. Lebih teruk lagi, kerajaan masih berniat berpolitik pada ketika negara kita mengalami pandemi coronavirus yang sangat serius. Apa yang menjadikan ialah, pada waktu rakyat susah dan menghadapi pelbagai kesulitan untuk hidup dan memerlukan perbelanjaan keluarga, Kerajaan Perikatan Nasional tergemak menggunakan duit rakyat dan pembayar cukai untuk memperkukuhkan kedudukan mereka. Sepatutnya duit yang ada digunakan sebaik-baik mungkin untuk meringankan beban hidup rakyat pada ketika mereka kehilangan sumber pendapatan dan memerlukan perbelanjaan untuk sesuap nasi, perbelanjaan ke sekolah, perbelanjaan ke hospital, dan perbelanjaan pelbagai untuk mendapat kemahiran baru yang boleh digunakan untuk meneruskan kelangsungan hidup di norma yang baru pasca COVID-19. Sebab keempat, saya menentang jasa dan JCOM adalah kerana saya mempunyai cadangan peruntukan yang lebih berguna, lebih berkesan, dan lebih adil dan lebih saksama. Cadangan untuk menghidupkan semula jasa hendaklah dimasukkan sepenuhnya. Sekaligus peruntukan sebanyak 85,5 juta yang dicadangkan untuk peruntukan jasa hendaklah dipotong. Peruntukan 85,5 juta ini mestilah disalurkan kepada Kementerian Kesehatan seperti yang dijelaskan dalam usul-usul saya yang lain. Demi integriti dan nama baik ahli-ahli parlimen sebagai lawmaker dan nama baik Dewan Yang Mulia ini yang diharapkan oleh rakyat untuk mewakili dan menjaga duit mereka, maka Tuaran berharap agar setiap ahli Dewan Yang Mulia ini tidak kira penyokong kerajaan maupun pembangkang akan menyokong penuh usul Tuaran ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran.